Setakat ini kamu telah meletakkan risalah dan selepas itu tiba-tiba ibu bapa kau anda dan ibu bapa itu bertanya, apakah syarat-syarat anda? Bagaimana anda merundingkan syarat-syarat tuition dengan ibu bapa? Dalam video ini saya akan menyatakan yang pertama, berapa lama harus belajar dalam satu sesi, dan yang kedua, apakah bahan-bahan mengajar yang diperlukan, dan ketiga, kadar bayaran. Mari kita bermula. Jadi yang pertama, berapa lama satu sesi pelajaran? 1 jam ke? 1,5 atau 2 jam? Untuk terpulang kepada student itu, berapa lama student itu boleh berfokus, berapa banyak pertolongan yang diperlukan. Pada masa yang sama perlu memperlihatkan bagaimana schedule, jadual waktu dengan murid itu. Mungkin murid itu ada kelas bola sepak, ada music lesson, ada piano lesson dan sebagainya. Mungkin 1 minggu dia boleh mengadakan satu pelajaran sahaja. Jadi perlu tahu tentang perkara ini. Cara untuk menetapkan perkara ini ialah perlu mendengar dengan teliti apakah yang dinyatakan oleh ibu bapa. Mereka akan bagi clue atau tips apa yang diperlukan. Setelah kita dengar dengan teliti, kita boleh memberikan atau bertanya soalan-soalan yang berkenaan. Daripada situ kita boleh menentukan berapa lama untuk satu lesson. Dan selain daripada itu, mungkin untuk 1 minggu, 1 lesson cukup atau 2 lesson atau lebih. Biasanya untuk online tuition, jangka masanya ialah untuk 30 minit, 40 minit atau sejam. Tetapi untuk tuition di rumah, jangka masanya terpulang kepada murid. Mereka boleh belajar untuk 1,5 jam atau 2 jam atau lebih juga. Menurut pengalaman saya, pada masa cuti sekolah, saya ada 1 atau 2 pelajar yang saya ajar untuk 3 atau 4 jam berturut-turut 5 hari seminggu. Jadi ini terpulang kepada pelajar itu. Kita boleh merunding dengan ibu bapa mereka. Jika kamu ialah satu tutor yang baru dan langsung tiada murid-murid, mungkin tiada pilihan lah. Jika ibu bapa cakap, anak saya perlu 2 atau 3 lesson untuk 1 minggu, mungkin tak boleh pilih lah. Boleh ajar sedemikian sahaja. Tetapi jika kamu sudah ada beberapa murid dan tiba-tiba customer yang baru, ibu bapa telefon dan tanya, bolehkah ajar anak saya 3 lesson untuk 1 minggu? Mungkin dalam situasi sedemikian perlu berfikir baik-baik atau fikir secara dengan masak. Mengapa? Kerana jika kamu ambil 3 student atau 3 slot untuk 1 minggu, tiba-tiba student itu nak cancel atau nak berhenti, 1 minggu 3 lesson sudah tiada pendapatan. Jadi ini sesuatu perkara yang kita perlu fikirkan. Jadi lebih baik di dalam 1 minggu ada sebagai contoh, dalam 1 minggu kamu ada 10 slot. Dan dalam 10 slot itu adalah baik untuk mempunyai 10 pelajar yang berbeza. Tiba-tiba satu pelajar dia cakap, oh saya nak cancel, saya tak boleh belajar untuk minggu ini. Tiada masalah, masih ada 9 pelajar yang boleh belajar. Jadi dengan cara ini kamu masih dapat pendapatan. Sekarang mari kita bincang tentang perkara yang kedua, iaitu apakah bahan-bahan mengajar yang diperlukan.
Dalam segi ini sama juga kita perlu dengar dengan teliti apa yang dinyatakan oleh ibu bapa semasa merunding dengan mereka. Apakah yang diperlukan? Biasanya mereka akan memberi jawapan dalam hal ini. Sama ada hanya perlu bantu mereka untuk belajar bahan bacaan sekolah sahaja, school textbook dan workbook, buku kerja sahaja. Ada yang perlu bantu dengan mereka punya kerja sekolah, homework kan. Jadi ini yang diperlukan. Tetapi ada sesetengah pelajar yang lebih maju atau lebih advance, mereka perlu pertolongan untuk menaikkan taraf pengetahuan mereka tentang sesuatu subjek. Jadi dalam situasi ini perlu beli lebih buku rujukan atau buku tambahan untuk membantu mereka. Biasanya boleh cari di kedai-kedai buku besar seperti Popular atau MPH apa yang buku yang diperlukan, dan dengan ini boleh bantu mereka. Dalam hal ini, satu poin tentang hal ini ialah sila pastikan bahawa anda membeli buku menurut sukatan pelajaran sekolah. Sama ada sukatan pelajaran sekolah itu sekolah kebangsaan atau sekolah antarabangsa. Sekarang untuk poin yang ketiga, kita nak cakap tentang rate atau kadar bayaran. Kadar bayaran ini terpulang kepada tahap atau level. Maksud saya, jika dia belajar di sekolah rendah, kadarnya lebih rendah berbanding daripada sekolah menengah. Sebagai contoh, dalam sekolah rendah, jika kamu menetapkan kadar RM30 untuk 1 jam untuk sekolah rendah, jadi dalam sekolah menengah patut lebih tinggi, mungkin RM35 atau RM40, begitu. Tetapi jika dalam group session atau secara sekumpulan, yang itu rendah. Mengapa? Kerana jika nak belajar dengan satu murid, iaitu one to one sahaja, jadi anda perlu menumpukan sepenuh perhatian kepada murid itu berbanding daripada group lesson. Group lesson kamu hanya perlu menghalalkan perhatian anda untuk mengajar 3 atau 4 murid. Jadi oleh kerana itu kadarnya lebih rendah. Sebagai contoh, untuk one to one kita sudah menetapkan untuk one to one yang ini untuk RM30 untuk 1 jam. Jadi untuk kadar sekumpulan pelajar, let's say 4 orang lah. 4 orang kadarnya sepatutnya RM60. Jadi jika RM60 membahagi dengan 4, jadi maksudnya RM15 untuk satu pelajar. Untuk satu kelas 4 orang kan. Jadi dengan menetapkan apakah kadar yang sesuai untuk setiap individu atau setiap para tutor, semua tutor mempunyai kadar yang berbeza. Mengapa? Kerana setiap tutor mempunyai latar belakang, mereka mempunyai pengetahuan tentang cara mengajar dan pengalaman yang berbeza. Ada yang ada banyak pengalaman, dan ini juga bertumpu kepada tahap sekolah mereka untuk menetapkan kadar. Lagipun tambahan lagi, ada yang mempunyai review yang sangat baik daripada murid-murid mereka pada masa lampau. Dengan review yang baik, mereka sudah ada satu track record yang sangat baik. Oleh kerana itu, mereka boleh meninggikan kadar bayaran mereka. Kawan-kawan boleh cari, tetapkan berapa kadar yang harus anda charge. Satu idea yang kamu boleh dapat, boleh buat satu Google search. Dan banyak tutor-tutor website yang boleh membantu.
dalam hal ini untuk dapat satu idea berapa kadar yang harus anda charge. Jadi ini ialah keputusan peribadi anda. Jadi apabila kamu telah menetapkan satu kadar yang kamu rasa selesa dan hati nurani kamu tenang dengan apa yang kamu nak charge. Jadi satu poin yang terakhir yang saya nak berikan tentang perkara ini ialah jika boleh tolong jangan charge terlalu rendah. Ya, jangan charge terlalu rendah kerana biasanya jika kamu ialah guru tuition di pusat tuition, biasanya di pusat tuition itu mereka mengajar secara kumpulan. Jadi dengan one-to-one tuition, kamu sedang ajar satu sahaja, kamu menumpukan semua perhatian kepada satu murid sahaja. Lagipun di dalam pusat tuition, dengan owner di sana, mereka nak ada banyak pembelanjaan, kan? Mereka perlu bayar sewa, bayar elektrik, bayar banyak yang perlu dikenakan. Jadi apabila mereka nak bayar guru tuition, mereka boleh bayar begitu banyak sahaja. Tetapi jika kamu ialah home tutor di rumah, kamu boleh dapat 100% daripada apa yang kamu charge. Tambahan lagi, kamu perlu pergi ke rumah mereka dan balik lagi. Jadi ini ialah, dan seperti yang saya bincangkan bahawa kerana ini ialah one to one, kan, jadi kamu memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada satu atau dua murid. Oleh kerana itu kamu sedang memberikan kualiti perkhidmatan yang lebih tinggi, ya. Jadi jika kamu telah lebih mahir dengan kerja ini untuk bertahun-tahun, kamu boleh tambah perkataan profesional kerana pada masa itu kamu ada banyak kemahiran mengajar, banyak pengalaman untuk handle murid-murid yang berbeza. Jadi kadarnya kamu boleh charge lebih tinggi. Tidak boleh dinafikan bahawa ibu bapa memang mereka nak runding. Mereka mau runding price yang sangat rendah untuk bayar anda. Ini memang perkara yang biasa. Tetapi sila cuba fikir tentang satu rate yang kamu selesa, dan jika boleh stick to that rate. Okay? Jadi pada video yang seterusnya saya akan menyatakan tentang bayaran dan pembatalan. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.